Okey, cantik. Untuk electrical safety ni, saya mulakan dengan regulation dululah. Untuk regulation yang kita gunakan adalah satu, Electrical Supply Act 1990 atau Akta Bekalan. Lepas tu Peraturan Akta Bekalan 1994, SIRIM Standard dan juga OSHA 1994 lah. Okay, untuk definition untuk electrical ni terbahagi pada 3, iaitu untuk current, voltage dan juga resistance. Okey, untuk current ni yang kita semua sedia maklum dia punya simbol dia ampere lah. Yang ni actual flow of electricity. Kalau ikutkan kat sini yang menghidupkan sesuatu device ataupun equipment adalah current ni lah. Seterusnya ialah voltage, iaitu dia punya simbol dia adalah volt, V lah. Kalau makna dekat sini the force of electrical energy. Dan seterusnya resistance, iaitu dalam ohm, characteristic for the circuit of root of which electricity flow and offer resistance. Resistance ni macam halangan lah. Kalau ikut wiring biasa, kita punya resistance macam lampu, macam dalam circuit lampu tu ada resistor, kita ada balas, ada starter tu, tu adalah resistor lah. Dia nak mengurangkan electrical. Kita tak provide 240 volt, kita tak hidupkan lampu dengan 240 tu, kita akan kurangkan voltage tu. Itu adalah tujuan utama resistor tu. Okey, untuk advantage kepada sistem elektrik ni adalah satu, cost effective, clean, easy to use and no need to storage lah. Kalau storage ni selalunya bila kita melibatkan direct current lah, macam bateri, itu dah cerita lain. Yang ni kita cerita pasal alternate current lah, AC. Okey, seterusnya ni adalah installation yang melibatkan elektrik. Kita ada circuit. Circuit ni basic lah. Kalau macam kat rumah kita ada soket, kita ada lampu, kita ada kipas. Dan untuk buat wiring system ni kita perlukan konduktor lah. Itu pengalirnya. Selalunya kita akan guna copper wire lah. Itu yang basic dan juga yang standard kita gunalah. Seterusnya MSB ataupun DB box lah. Kalau kat rumah kita ada nampak lah kat dalam setiap rumah tu mesti ada DB lah. DB ni distribution box. Maksudnya daripada main TNB tu dia akan masuk ke DB ni. Dan DB akan split lah ke dalam satu rumah punya circuit system. Dalam DB ni ada circuit breaker. Circuit breaker ni terbahagi kepada kalau wiring melibatkan lampu, circuit breaker dia lain, kalau aircon lain, dan juga kalau soket pun lain. Sebab kalau soket normally dalam 15 ampere lah. Kalau lampu selalunya 6 ampere dah cukup. Kalau aircon 15 ataupun 20 ampere. Yang ni fuse ni terdapat dalam soket lah. Kalau kita buka soket yang 3 pin tu, dalam tu ada fuse lah. Fuse ni bertujuan untuk kita cut off elektrik kalau berlaku apa-apa masalah dekat equipment lah. Contoh macam rice cooker tiba-tiba blow up, fuse ni yang dulu akan functional lah, dia akan cut off elektrik. Kalau fuse ni tak function, yang ni akan melibatkan short circuit dan juga yang ni akan menyebabkan kebakaran lah, macam Syafiq beritahu tadi. Dan seterusnya inilah yang saya mention tadi, soket lah. Soket dan plug. Plug juga terbagi kepada 3 pin dan juga 2 pin. Kenapa ada 3 dan 2? Kalau 3 ni selalunya melibatkan body equipment ataupun perkakas tu yang melibatkan besi. Contohnya peti ais dan lagi satu rice cooker. Kalau kita tengok rice cooker, dia punya body besi. So dia memerlukan extra protection kat situ. Sebab tu dia menggunakan 3 pin. Kalau 2 pin ni selalunya macam TV, sebab body dia plastik. So plastik kat situ dah function as protection device lah. Okey, seterusnya hazard. Hazard yang melibatkan elektrik ni semua sedia maklum, yang paling utama sekali kejutan elektrik lah, electrical shock.
Kedua, electrical shock ni kalau kita perhatikan, kurang daripada 3 ampere dah boleh menyebabkan kematian sebenarnya. So kalau dekat rumah tu kita ada perkakasan macam periuk nasi, water heater, tu memerlukan extra protection lah sebab itu dah lebih daripada 3 ampere dia punya proses dia. So sangat bahaya. So extra protection memang perlu ada untuk equipment macam ni lah kalau kat rumah lah. Okey, seterusnya lighting ni dia melibatkan arcing atau spark. Spark ni akan normally akan menyebabkan hazard pada mata kita lah. So yang saya tunjuk dekat sini gambar ni adalah arcing bila dekat substation. Kalau dekat rumah selalu kita akan spark lah. Contoh bila equipment tu rosak ke apa dia akan spark. So seterusnya fire macam Syafiq beritahu tadi, short circuit. Short circuit ni selalunya disebabkan oleh wiring lah. Wiring sistem yang dah usang, dah lama. So dia punya conductor shield dia ataupun dia punya cable shield dia, penebat dia dah tak elok. So dia akan touching antara live to live wire. So dia akan menyebabkan sparking lah kat situ, dan bila dah sparking dia akan menyebabkan short circuit dan akan menyebabkan kebakaran. So seterusnya elektrostatik. Elektrostatik ni sama juga dia punya konsep macam short circuit ni sebenarnya. Dia akan menyebabkan sparking dan juga menyebabkan kebakaran lah. So preventive measure untuk electricity ni adalah ada dua. Satu direct contact dan juga indirect contact. Dan contact ni kita kena pro isolation untuk tak ada berlaku direct contact lah dengan person. Dan seterusnya indirect contact ni kita kena provide earthing yang bagus lah sepatutnya. Earthing ni bertujuan untuk kita lengkapkan circuit tu, dia akan ke grounding terus. So bila dia sebenarnya kalau earthing yang bagus, dia akan provide terus ke bumi. Bila dia provide ke bumi, dia tak bersentuhan dengan manusia. Kalau manusia yang sentuh, manusia tu yang adalah salah satu circuit punya pelengkap untuk circuit tu, sebab manusia akan sentuh dan kaki tu akan ke grounding, so dia menyebabkan litar yang lengkap lah, dan tu yang menyebabkan kematian lah disebabkan electrical shock. Okay, safe use of electricity, iaitu macam saya beritahu tadi lah, untuk keselamatan menggunakan elektrik ni kita perlukan circuit protector, isolation switch. Isolation ni macam kita perlu letakkan barrier lah. Lepas tu equipment maintenance and repair ni kena perlu ada preventative maintenance, ada yang berjadual. Kita perlu check lah setiap kali preventive maintenance tu, kena check macam mana wiring, macam mana dia punya sistem dia. Seterusnya earthing, macam saya mention tadi, earthing yang bagus, dan juga protection device tu, maksudnya kita letakkan macam UPS ke untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang kemalangan. Saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak. Harudin Sekejap. Ya, sekejap. Ya, saya. Okay. You punya slide ni sangat cantik dan banyak gambar. Saya suka sangat So especially macam terus terang dalam nota tu memang tak ada gambar konduktor, tak ada gambar circuit breaker, tak ada gambar circuit. Jadi kita orang macam kalau orang yang bukan elektrik kita tak berapa faham sangat lah. So bila you tunjuk tu barulah kita tahu apa itu circuit sebenarnya. Macam mana circuit punya burden tu boleh menyebabkan elektrik punya shock lah, apa kan, boleh menyebabkan fire ya. So very good job on your side lah ya. Okay, so yang bahagian yang kat sini kalau kita tengokkan yang macam tak ada bahagian yang dikata macam mana boleh menyebabkan fire, hazard yang berkaitan dengan electrical tu, macam short circuit, spark, electric shock, bahagian-bahagian ni penting. Hazard yang berkaitan dengan electrical safety tu, kan, yang bahagian lighting, short circuit lah, electric shock, fire tu, electrostatic itu penting, ya. Dan apa itu electrostatic tu you kena faham. Benda tu ni saya bagi tips sikit lah, okay?
Okey, seterusnya siapa pula? Siapa seterusnya? Hello. Hello, siapa seterusnya? Dengar tak? Saya Dengar. Rusdi. Dengar. Tadi tak dengar langsung lah. Okey, sekarang dah dengar dah. Okey, Rusdi buat tajuk apa? Saya buat dua tajuk, housekeeping dan juga office safety. Okey, dua-dua senang dan dua-dua related kan? Dua-dua. Kalau kita tengok. Ya. Okey. Kalau gitu apa nama Rusdi boleh buat dua-dua terus tak? Sebab dia related. Boleh. Okey, cantik. Boleh. Okey, alright. Teruskan ya. Oh, cantik. Okey. Ya. Nampak? Saya boleh. Macam mana kamu lain okey ke? Okey, saya nak teruskan. Okey. Kena zoom sikit tu. Mesti boleh besarkan tak? Besarkan lah. Nanti kan saya zoom part by part lah sebab dia kecil sikit lah. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi first of all saya punya mind mapping ni ada watermark ni. Jadi saya nak minta maaf dulu lah sebab saya guna laptop company, jadi benda ni tak boleh nak dah di-lock oleh dia punya admin lah. Okay. Jadi untuk tajuk saya housekeeping dan juga workplace physical arrangement. Jadi to be defined, housekeeping ni adalah to ensure building plant, equipment, machinery di-maintain dalam good condition and also clean lah. Okay. So the second definition is ensure arrangement, plant, equipment, machinery and also material in good arrangement dan tak expose kepada masalah safety dan juga kesihatan lah, safety and health risk. Okay. Jadi untuk housekeeping dan juga workplace arrangement ni kalau dalam requirement dekat dalam FMA safety health welfare ada melibatkan housekeeping dan juga workplace arrangement, dan juga OSHA 1994 ada dalam section 15 menyatakan tentang majikan, tanggungjawab majikan. Okay. Jadi why should do, okay, untuk housekeeping dan arrangement ni first kali kenapa perlu buat, sebabkan untuk eliminate workplace hazard, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan kerja tu diselesaikan dengan keadaan yang selamat dan juga teratur lah. Okay. Jadi kita tak nak bila buat kerja nanti ada poor housekeeping akan melibatkan accident yang terjadi disebabkan daripada hazard yang tersembunyi lah. Contohnya macam oil ataupun grease ke ataupun chemical spillage ke boleh menyebabkan secara tak langsung boleh efek pada kesihatan lah. Okay. Jadi seterusnya untuk housekeeping dia akan include keeping work area neat and also in order lah. Jadi housekeeping ni bukan kalau ayat kampungnya orang ingat semua tentang kebersihan je lah, tapi dia sebenarnya dalam konteks safety adalah dia untuk equipment, machinery dan juga tools. Contohnya kalau macam kontraktor melibatkan welding machine, grinding ke, drilling ke, equipment tersebut perlu juga disimpan dengan cara yang betul dan tersusun. Jadi dia akan tidak melibatkan timbulnya ada hazard lain selain daripada kerja tersebut lah. Okay. Jadi ini antara contoh gambar yang saya tunjukkan ni adalah antara contoh unsafe condition lah. Okay. Kat gambar ni kita boleh nampak paling obvious dari segi wayar-wayar yang terbelit ataupun expose lah. Jadi boleh menyebabkan jatuh. Okay.
Jadi lantai dia basah-basah apa semua. Jadi kalau dalam konteks housekeeping ni, kalau ikutkan standard, lantai ni semua perlu dibersihkan. Lepas tu dengan wayar ni semua harus di-arrangekan dengan teratur. Okay. Jadi cause of accident, untuk tajuk ni adalah equipment that are not kept properly. Equipment tak disimpan dengan betul. Lepas tu improper arrangement of machinery, dark working condition, not designated place for waste disposal, ventilation yang tidak bagus, limited space between machine and worker. Okay, jadi daripada kalau cakap pasal limited space between machine and worker ataupun between machine and other machinery, dekat dalam FMA ada juga bagi tahu tentang installation of UPV ataupun PMT. Jadi kat dalam tu dia ada requirement dia, antara mesin ke mesin berapa jaraknya apa semua. Kalau ikutkan requirement tu kiranya ada sebabnya lah. Okay. Kalau ikutkan macam contoh kilang saya, kilang Taiwan, dia punya equipment ikut jaraknya ikut, tapi dia punya pipeline tu berselirat lah. Jadi kalau dari segi maintenance tu, nak buat housekeeping ataupun maintenance memang sangat teruk lah. Okay. Jadi sebenarnya benda tu semua harus di counter sebelum start daripada susunan machinery itu sendiri. Okay. Jadi terdapat beberapa jenis dan juga sebab boleh menyebabkan penyakit. Contohnya untidy workplace boleh menyebabkan lung skin disease. Okay, disebabkan dust ataupun chemical vapor lah. Okay, jadi cause dia adalah disebabkan, antara sebabnya chemical spillage. Ada berlaku chemical spillage tapi tidak cuci, that are not clean. Then knowledge dan juga provision untuk equipment tu tak ada. Jadi macam guna equipment tu, pekerja tidak ada knowledge untuk cuci ataupun tak ada rasa tanggungjawab untuk cuci sebab kurang knowledge lah. Okay. Jadi seterusnya untuk housekeeping dan juga workplace physical arrangement ni, kita boleh counternya dari segi membuat planning dan juga scheduling lah. Jadi berjadual lah. Okay, boleh untuk buat jadual ni boleh depend on work activity, process generate by dust ke vapor ke waste material, then workplace environment that may contribute to unsafe condition lah. Jadi daripada segi schedule, jadual tu kita boleh arrange dia dari daily ataupun weekly, monthly ataupun yearly. Daripada daily, weekly, monthly, yearly ni kita depend on kerja tu ataupun equipment tu sendiri. Contohnya kalau macam di kilang saya, untuk housekeeping, untuk boiler ke apa ke, kita based on the akta lah. Jadi kalau macam 15 bulan sekali renew, akan ada dalam masa 15 bulan tu maybe 2 ataupun sekali kita akan buat maintenance dan housekeeping lah untuk bahagian tu. Okay, itu antara contoh. Okay, jadi untuk faktor ni ada beberapa faktor lah: human workers, employer, machinery, equipment, material and also work environment lah. Jadi dari segi human ni adalah training, SOP, supervision. Ya, ini antara faktor-faktor daripada accident. Okay, jadi machinery, equipment, material, dari segi ni boleh buat daripada proper arrangement lah. Kita sediakan tempat dan ruang yang cukup dan ada tempat storage-nya. Okay, saya cepatkan sikit. Saya sudah lama sangat pula. Okay, yang ni untuk measure improvement. Okay, measure improvement untuk housekeeping dan juga workplace. First thing first, yang ni boleh diguna pakai untuk tempat kerja masing-masing. Jadi first kali boleh formulate housekeeping and physical arrangement policy, then ensure early planning before starting operation. Okay, ensure early planning before starting operation ni sangat penting lah. Jadi macam dekat kilang saya, ada certain equipment yang sudah terlambat untuk orang kata diauditkan lah. Sepatutnya
ada certain part tu kita kena tengok dulu dan baru kita start operation. Kalau tak nanti kan operation tu akan menyusahkan kemudian hari untuk maintenance ataupun sebagainya. Okey. Untuk 5S, semua kilang biasa akan ada 5S ni. Tapi kalau experience saya, kalau kerja di kilang Jepun, 5S dia paling tip-top. Okay. Sebab dia sangat pentingkan 5S ni lah. Okay. Untuk yang lain, include in job scope, ini pun boleh masuk untuk improvement. Jadi job scope untuk setiap pekerja tu kita includekan tanggungjawab untuk housekeeping ni lah. Jadi kalau apa-apa kita boleh pastikan dia orang buat lah. Okay. Untuk training, formula SOP, housekeeping rules, okay. Conduct inspection ni seperti biasa supervisor and also safety biasa akan buat conduct inspection ya. Okay, prepare housekeeping program ni semua. Okay. Jadi ini untuk housekeeping dan juga workplace arrangement. Tadi saya teruskan dengan office safety ya. Yes. Okay ya. Okay, ni office safety. Okay, office safety. First thing first, dalam office ada beberapa perkara ataupun hazard yang maybe akan terlibat di dalam office lah. Okay, jadi dari segi office hazard ada 4 jenis: physical, chemical, biological and also ergonomic. Jadi untuk physical sebagai contohnya electric, ventilation, lighting, temperature, equipment machinery and also fire. Okay. Untuk chemical, dust, gas and vapor. Untuk biological, aircon and also bacteria and virus. Ergonomic, physical stress and also mental stress. Okay, jadi di dalam office boleh melibatkan accident dan juga disease lah. Contoh problem related to sense, biological related to disease, repetitive strain injuries, falling from height, fall, fire. Jadi macam contoh falling from height ni rasanya mostly tak semua office ada masalah ni lah. Tapi contohnya kalau melibatkan file di tempat rak yang tinggi ke apa ke, kadang-kadang benda ni pun boleh berlaku lah. Okay, jadi contoh yang lain, fire, heating obstruction, lepas tu contact with hot surface, electric current ni, ini semua sering juga ada. Okay, lepas tu exposure to radiation and also exposure to chemical. Jadi kalau macam problem related to sense ataupun kata disease punya masalah, biasanya di office, bukan biasanya tapi pernah berlaku ada sick building syndrome. Sick building syndrome ni, SBS ni adalah term dia kalau awak bekerja di office dia akan ada berlaku sakit mata ataupun hidung berair ataupun sakit kepala, pening, dry skin, itu antara simptomnya lah. Jadi disebabkan SBS ni adalah caused by poor ventilation, aircon, humidity, kadang-kadang temperature ataupun lighting. Okay. Jadi saya pernah, ini experience saya lah. Saya pernah bercakap dengan saya punya ISO punya consultant. Dia pernah pergi ke satu kilang ni, ada masalah SBS ni lah. Jadi the whole employee tu, staff tu, pekerja dia semua dihantar kepada consultant mental. Jadi benda-benda macam ni pun pelik tapi pernah berlaku lah. Okay. Melibatkan office punya safety. Okay. Jadi dia punya safety health measure dia adalah safety health measure ni adalah boleh daripada atas sekali adalah safety health policy, boleh formulate lah safety health policy dan buat safety health committee, lepas tu train workers untuk fire drill ke manual handling ke, sebab dalam office boleh melibatkan fire hazard, boleh melibatkan kebakaran lah. Jadi dalam safety and health handbook pun, handbook ni, manual ni sangat penting lah untuk setiap pekerja. Biasa setiap kilang mesti akan ada lah untuk benda ni. Okay.
Jadi untuk SOP safety pun boleh kita includekan. Safe work procedure ni untuk high risk macam contoh saya cakap tadi, untuk ambil barang ke file ke di tempat tinggi pun kalau boleh, kalau pernah sebelum berlaku accident tu kita sediakan dulu safe work procedure tu sendiri. Okay. Dan seterusnya untuk inspect monitor workplace environment lah. Okay, next untuk respon, emergency respon, kita conduct dan buat ERP dan juga ERT ni lah. Okay. Dan improve housekeeping, yang lain-lain ni sekali lah. Okay, jadi antaranya boleh juga buat organize safety campaign and activities lah. Jadi setiap pekerja tu ada dia punya expose tu kepada safety and health ni lah. Okay. Jadi untuk office safety ni boleh melibatkan requirement dia ada di OSHA 1994 juga, section 15. Dan DOSH ada sediakan safety guideline juga untuk office. Dan dia boleh melibatkan Electrical Supply Act, Fire Service Act dan juga UBBL lah. Jadi untuk electrical, fire service ni semua untuk requirement untuk lebih mendalam lah. Sebagai contoh bangunan tu berapa saiz, dia punya ventilation macam mana, apa semua, electrical dia berapa. Jadi dengan ikut requirement ni akan boleh reduce ataupun avoid daripada hazard tu daripada berlaku lah. Okay, sebagai conclusion untuk office safety ni, office may have various hazard that can cause accident and also disease. So boleh prevent by taking the safety and health measure tadi yang saya sebut, dan juga requirement and guideline disediakan dan boleh guna daripada situ lah. Okay, so itu sahaja saya punya slide presentation. Betul? Betul? Ya, okey dah siap Sorry lah, saya kena buat kerja lain. Okay, next. Tak apa. Okay, orang lain? Saya pula, Dr. Saya pula. Okay, good. Okay, saya. Okay. Yep. Okay, wow, cantik. Okay. Okay, saya kena cover manual handling dengan mechanical handling, Doktor. Okay, sorry. Okay, so untuk manual handling ni basically apa yang kita faham ialah apa-apa benda yang macam contoh kita buat lifting ke, lowering, pushing, pulling, moving, shifting, holding or supporting a load yang kita buat manual. Maksudnya tak ada bantuan daripada apa-apa equipment lah, orang je yang buat benda tu. Dan melibatkan certain amount of load yang maksudnya yang berat lah. So under manual handling, requirement yang cover untuk manual handling ialah OSHA section 15B dengan FMA 1967. So saya besarkan. So kalau kita tengok accident yang related dengan manual handling yang melibatkan orang ni macam accidentally letting go of the load, lepas tu mungkin terkena dekat load tu sebab load yang berat kan, lepas tu mungkin kita terjatuh masa carry the load, ataupun masa load tu sendiri dia ada sharp edge yang mungkin kita boleh kena dan boleh menyebabkan accident lah. So accident basically ada external ataupun internal punya injuries. Macam injuries yang external mungkin mungkin cut ke, scratches ke, tear kat mana-mana part of the body kan. Kalau ataupun internal punya, actually internal saya rasa lagi critical lah, mungkin di long term punya effect kan, macam slip disc, hernia ke, ataupun muscle or ligament tear. Okay, lepas tu bila kita buat kerja manual macam ni yang melibatkan certain load, so kita ada certain considerations yang kita kena buat masa kita handle. So kita kena check size dengan weight of the load. Lepas tu dia punya physical, mungkin dia tengok mungkin dia punya bentuk macam mana lah, mungkin bulat ke, 4 segi ke,
kasar ke, licin ke, lepas tu level of sturdiness, external surface dia macam saya cakap tadi lah, yang macam licin ke, kasar ke, lepas tu position dia tinggi ke, dia rendah ke, lepas tu masa kita nak handle tu lantai kita macam mana, licin ke, ada tajam ke, kasar ke, lepas tu headroom ataupun ketinggian tempat tu, temperature, lighting, mungkin masa tu keadaan kita buat tu masa panas ke, ataupun lighting tak cukup, yang tak nampak kan, tak cukup terang. Lepas tu physical and mental fitness of the worker, pekerja tu sihat ke tak ke dia macam mana dia fizikal dia lah. Lepas tu kalau contohlah kita guna equipment, lifting equipment tu kena consider, dan dia punya clothing, pekerja punya pakaian. Okay, lepas tu dia ada kalau ikut notes tu ada strategies and techniques yang kita boleh guna untuk boleh consider lah masa kita buat manual handling. Tu strategi dia, kita kena identify dulu load tu ataupun material apa yang kita nak handle. Then location, identify location, then destination, nak bawa pergi mana load tu. Ada potential risk tak masa on the way kita nak pergi tu, nak handle load tu. Then pilih suitable method untuk handle, and then buat safety assessment, dan monitor lah, kena ada monitor. So kalau ikut notes tu dia ada share 3 jenis teknik untuk buat manual handling. So kalau macam tengok gambar first ni, dia macam lebih kepada cara kita nak angkat barang tu kan, dia kena guna bahagian kita kena grip ataupun hold daripada bahagian bawah, dan gunakan bahagian body yang ditunjukkan kat sini lah. Okay, kalau macam contoh yang ni, kalau macam tu yang saya tahu, kalau macam nak angkat barang, kita kena duduk, jangan terus angkat macam tu, nanti dia akan attack dekat kita punya bahagian belakang pinggang. Okay, lepas tu yang kedua ni untuk masa kita stacking. This is the suitable punya body position lah kalau masa untuk kita stacking. And then kalau ni masa ini